Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Dayan Haliza binti Dayan Jamal. Saya Mariatul Zawiyah binti Madaya, nombor matriks C23A0906. Hari ini akan membentangkan tajuk tugasan saya, penaklukan Barat di alam Melayu telah banyak memberi kesan ke atas politik dan ekonomi masyarakatnya. Umum mengetahui bahawa sebelum tanggal 31 Ogos 1957, negara kita telah berada di bawah naungan para penjajah. Menurut sejarah, Malaysia sudah dijajah selama hampir 446 tahun. Hal ini bermula dengan kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka kepada kekuasaan Portugis pada tahun 1511. Selain Portugis, Malaysia yang dahulunya dikenali sebagai Tanah Melayu juga telah dijajah oleh beberapa kuasa asing, antaranya Belanda, British dan Jepun. Penjajahan British di Tanah Melayu merupakan sebahagian daripada proses persaingan antara kuasa barat untuk menguasai tanah jajahan dan mengeksploitasi kegiatan ekonomi di Asia Tenggara, terutamanya pada abad ke-19. Atas sebab itu, strategi awal penjajahan British di Tanah Melayu adalah menumpukan kepada kawasan perdagangan di pelabuhan dan kemudiannya ke atas negeri yang mempunyai kekayaan hasil bumi seperti biji timah. Penjajahan British menjalankan dasar diplomasi yang sangat berhati-hati dengan sultan dan para pembesar. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang merupakan bapa kemerdekaan telah menaikkan semangat perjuangan penduduk Tanah Melayu ketika itu apabila tindakan beliau membentuk Parti Perikatan pada tahun 1952 mula membuka mata British untuk membenarkan penduduk Tanah Melayu mentadbir sendiri negaranya. Perpaduan antara tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India telah menampakkan hasil apabila Perjanjian London yang ditandatangani pada 8 Februari 1956 telah memberi petanda bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan merdeka pada 31 Ogos 1957. Sekembalinya Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dari London, Tunku telah membuat pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Padang Bandar Hilir, Melaka pada 20 Februari 1956. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah mencadangkan penggabungan 5 buah jajahan iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membentuk sebuah negara yang baru. Kesan yang paling ketara akibat penguasaan Inggeris di Tanah Melayu ialah dari segi politik. Sebelum campur tangan Inggeris di Tanah Melayu, Sultan berkuasa mutlak untuk memerintah dan menguruskan hal-hal pentadbiran negara dan para pembesar berkuasa untuk memungut cukai daripada rakyat. Tetapi, setelah kedatangan Inggeris di Tanah Melayu, kuasa-kuasa raja dan sultan telah terjejas. Kuasa raja menjadi terhad dan raja hanya boleh menyentuh hal-hal mengenai adat istiadat Melayu dan hal-hal keagamaan sahaja. Hal ini adalah ekoran daripada sistem corak pentadbiran baru yang telah diperkenalkan oleh pihak Inggeris iaitu sistem residen. Sistem residen ini telah diperkenalkan oleh Inggeris di Perak pada tahun 1874 berikutan dengan Perjanjian Pangkor. Sistem ini kemudiannya diperkenalkan pula di Selangor pada tahun 1875, di Pahang 1888 dan Negeri Sembilan pada tahun 1889. Sistem residen ini adalah satu bentuk pentadbiran Inggeris yang dinamakan sebagai sistem pemerintahan tidak langsung di negeri-negeri Melayu. Oleh yang demikian, Sultan terpaksa menerima seorang residen Inggeris yang dilantik bagi setiap negeri untuk menasihatinya dalam semua urusan pentadbiran, kecuali perkara-perkara yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum hakam agama Islam. Kuasa pentadbiran negeri sebenarnya terletak di tangan residen Inggeris, tapi mereka bertindak di atas nama Sultan-Sultan Melayu. Hal ini kerana nasihat-nasihat yang diberikan oleh residen Inggeris hendaklah diterima oleh Sultan-Sultan Melayu. Contohnya sistem residen yang diperkenalkan di Selangor, iaitu ia adalah disebabkan oleh kegiatan lanun dan rompakan yang sering berlaku di sepanjang pantai negeri Selangor. Selain itu, seawal tahun 1942, Kerajaan British telah menubuhkan unit perancangan Tanah Melayu di United Kingdom untuk menyediakan pembinaan semula Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua tamat. Unit perancangan tersebut dinamakan sebagai Malayan Planning Unit dan diketuai oleh Major General Ralph Hone. Hone diberi tugas untuk merangka satu bentuk pentadbiran baru untuk Tanah Melayu selepas perang tamat. Akhirnya, selepas semua perbincangan berlaku, maka cadangan untuk mencadangkan penggabungan negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tak bersekutu, Pulau Pinang dan Melaka menjadi Malayan Union diusulkan, sedangkan Singapura dikekalkan sebagai tanah jajahan yang berasingan. Malayan Union yang melibatkan negeri-negeri selat tetapi tidak termasuk Singapura terdiri daripada Majlis Perundangan, Majlis Mesyuarat Kerajaan yang diketuai oleh seorang Governor British. Sultan-Sultan Melayu masih mengekalkan kedudukan masing-masing tetapi dalam bidang kuasa yang sangat terhad, iaitu berkaitan tentang agama Islam dan adat istiadat orang Melayu sahaja. Sebaliknya, pihak British terus memerintah melalui sebuah majlis penasihat yang diluluskan oleh Governor Malayan Union. Kerajaan Malayan Union mengambil alih semua aset negeri-negeri Melayu kecuali aset yang berkaitan dengan agama Islam dan harta peribadi Sultan-Sultan. Di Pulau Pinang dan Melaka yang tidak mempunyai sultan, Pesuruh Jaya Residen menjadi ketua pentadbiran. Beliau diberi banyak kuasa dan hanya bertanggungjawab kepada Governor, sekalipun menunjukkan kedaulatan British di Tanah Melayu, di mana pihak British bertindak mengawal semua perkara mengenai Tanah Melayu. Bahkan, mereka lebih berkuasa berbanding sebelum pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Skim Malayan Union juga mencadangkan undang-undang baru yang memberi kewarganegaraan kepada semua penduduk yang dilahirkan di Tanah Melayu dan Singapura, serta pendatang yang tinggal di sana sekurang-kurangnya hampir selama 10 tahun, daripada 15 tahun sebelum 15 Februari 1942.
Semua warga negara Malayan Union yang baru itu mempunyai hak-hak yang sama, termasuk penerimaan masuk untuk perkhidmatan awam. Malahan kewarganegaraan Tanah Melayu diberi kepada semua tanpa diskriminasi kaum dan kepercayaan ataupun turut dikenali sebagai Jusoli. Di samping itu, kesan seterusnya ialah wujudnya Pertubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ataupun dikenali sebagai NNMB. NNMB ialah sebuah sistem persekutuan untuk 4 negeri semenanjung Tanah Melayu, iaitu Pahang, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Sistem ini dilaksanakan oleh pihak British pada tahun 1895 dan ia bertahan sehingga tahun 1946 apabila ia bersama-sama dengan negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu digabungkan bagi membentuk Malayan Union. 2 tahun kemudian, Malayan Union dibatalkan dan Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan. Akhirnya, pada tahun 1963, Malaysia diasaskan dengan kemasukan Sabah, Sarawak dan Singapura. Pertubuhan NNMB ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor tertentu. Selain itu, beralih kepada kesan yang kedua, iaitu dari segi ekonomi. Kesan penjajahan Inggeris terhadap ekonomi orang Melayu ialah perubahan terhadap ekonomi perdagangan. Ekonomi tradisional ditukar kepada ekonomi dagangan, iaitu yang memberi lebih banyak keuntungan terhadap British. Ekonomi dagangan merupakan aktiviti ekonomi yang mengeluarkan hasil dengan skala yang besar. Aktiviti yang dijalankan oleh British di Tanah Melayu ialah pertanian dan perlombongan biji timah. Pertanian yang disarankan oleh British ialah seperti ubi kayu, gambir, lada hitam, tebu, tembakau, kopi dan getah. Jenis-jenis pertanian ini banyak memberi keuntungan kepada British kerana mempunyai permintaan yang tinggi oleh negara-negara luar. Biji timah juga mempunyai permintaan yang tinggi dan dipasarkan ke negara China, Jepun dan India. Disebabkan ekonomi dagangan ini menginginkan hasil dalam skala yang besar, oleh itu pihak British memerlukan lebih ramai buruh dan teknologi yang canggih. Justru itu, British membawa masuk imigran China dan India untuk dijadikan sebagai buruh. Kapal korek juga digunakan dalam lombong biji timah untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Di samping itu, kesan lain ekoran daripada penjajahan British ke alam Melayu ialah terbinanya institusi kewangan dan perbankan. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, Tanah Melayu menggunakan mata wang perak, timah dan juga emas. Mata wang ini digunakan kepada pedagang-pedagang yang datang berdagang ke Tanah Melayu, terutamanya pedagang daripada Arab. Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu, pedagang Eropah telah memperkenalkan mata wang perak Spanyol yang digunakan oleh negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat selama 300 tahun. Setelah British menjajah dan memerintah Tanah Melayu, mata wang kertas telah diperkenalkan. Lembaga Pesuruh Jaya Wang telah ditubuhkan pada tahun 1897 bagi mengeluarkan wang kertas. Pada tahun 1906, wang kertas telah sah digunakan untuk pedagang-pedagang di negeri-negeri Selat sahaja. Ekoran daripada kepesatan ekonomi di Tanah Melayu, British telah membina institusi kewangan dan perbankan. Pelabur dapat memajukan institusi biji timah dan getah dengan membuat pinjaman daripada bank. Bank juga telah memudahkan proses saluran dana daripada luar negara terus ke Tanah Melayu. Bank pertama yang ditubuhkan di Tanah Melayu ialah Mercantile Bank pada tahun 1899. Negara Eropah juga telah mewujudkan bank mereka di Tanah Melayu pada tahun 1874. Antara bank-bank Eropah ialah Chartered Bank, Hong Kong and Shanghai dan Algemeen Bank Netherlands. Bank-bank ini hanya berkhidmat kepada pedagang-pedagang Eropah sahaja, dan jika warga tempatan ingin mendapat khidmat daripada bank ini, mereka perlulah melalui orang tengah. Justru itu, terbinanya bank tempatan pertama di Tanah Melayu pada tahun 1913 di Kuala Lumpur, iaitu Kuang Yik Bank, dan diikuti Bank of Malaya dan Ban Hing Lee Bank di Pulau Pinang. Orang Melayu juga telah menubuhkan Malay National Banking Corporation Berhad di Kuala Lumpur pada tahun 1947. Tujuan terbinanya bank ini bagi memudahkan warga tempatan untuk mendapatkan khidmat bank. Seterusnya, insuran mula diperkenalkan. Sejak ekonomi Tanah Melayu mula berkembang pesat sehingga ke antarabangsa, British mula memperkenalkan sistem insuran ke Tanah Melayu kerana ianya sangat penting dalam melindungi ekonomi dan barang dagangan serta kapal dagangan. Jenis insuran yang terdapat dalam perkhidmatan insuran yang diperkenalkan ialah insuran maritim atau lebih dikenali sebagai insuran lautan, insuran nyawa, insuran kemalangan, insuran harta dan juga insuran perniagaan. Pengangkutan utama perdagangan di Tanah Melayu ialah pengangkutan lautan. Justru itu, insuran maritim atau lautan amat penting kerana ia melindungi barang dagangan serta kapal sepanjang perjalanan barang dagangan tersebut. Pada mulanya di Tanah Melayu, semua cawangan dan syarikat insuran adalah dari negara-negara luar. Syarikat Royal Insurance Company dari England meletakkan cawangannya di Tanah Melayu dan ditubuhkan dan berpusat di Singapura dan Pulau Pinang. Undang-undang syarikat insuran mulai dikemas-kini pada tahun 1917 dengan mengasingkan insuran nyawa daripada insuran kebakaran. Enakmen-enakmen ini digantikan dengan Ordinan Syarikat Insuran Kebakaran dan Ordinan Syarikat Insuran Nyawa pada tahun 1948. Insuran nyawa amat penting bagi setiap individu. Kebakaran bukanlah hanya satu faktor yang membahayakan keselamatan individu. Justru itu, insuran nyawa dan kebakaran diasingkan agar penduduk di Tanah Melayu dapat membeli insuran secara berasingan. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, kedatangan kuasa barat ke alam Melayu telah membawa perubahan yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, meskipun dengan dampak yang kompleks dan
dan seringkali kontroversial. Penjajahan telah meninggalkan pelbagai kesan, sama ada kesan positif ataupun kesan negatif dalam membentuk keharmonian dan ke atas sistem sosial masyarakat di tanah Melayu. Dasar penjajahan British yang meminggirkan etnik berdasarkan kepada kepentingan ekonomi telah membentuk jurang perkauman. Justru itu, tanah Melayu dan sekarang dikenali sebagai negara Malaysia telah merancang dan menjalankan pelbagai program atau perancang ke arah Malaysia yang mempunyai ekonomi yang mantap serta mempunyai rakyat yang bersatu padu dan hidup dalam keadaan yang harmoni. Sekian, terima kasih.